Baik, kemudian kuliah maghrib pada malam ini dengan sama-sama membaca kita ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam syai'un lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa khatimul syahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malul zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Artinya, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa ta'ala itu lalai atau alpa dengan apa yang kamu lakukan. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah mata mereka itu suatu hari nanti terlihat pada azab Allah. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maksudnya tinggal oleh kamu akan perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Nawatu ta'allum wa ta'li wa tazakkur wa tazkir wa na'afa wa lintifa wa rifadatu istifadah wa lasa'ala tamasuki kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal hayri ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qubihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati silakan Pak Imam, seluruhnya silakan tampilan pengerusi surau, jatah kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita banyak puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi tuan-tuan, pada malam ini kita bersama untuk minggu yang kedua pada bulan ini, insyaAllah kita sambung kitab. Malam ini kitab sejarah ke alam barzakh kan? Surat apa? Surat 24. Baik, sampai mana tu? Az-Zuhd, nama kitab Az-Zuhd. Ya.
keutamaan kematian. Kita tengok keutamaan qadul maut. Namanya adalah abrar. Okey. Tengok kita Arabnya. Baik. Qala musannifu qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bi dari amin. Baik, dalam kitab Az-Zuhdi. Zuhdi ni mana kitab bab zuhud dah. Bab zuhud. Imam Ahmad juga mengisahkan bahawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, an Ibnu Mas'ud qala ala habazatil makruhat, ala habazah al makruhat al maut wal marid wal marad atau marid wal faqri. Tahu olehmu, alangkah baiknya hal-hal yang dibenci ini. Alangkah baiknya hal-hal yang dibenci ini, iaitulah kematian, sakit dan juga kemiskinan. Kematian pun ada kelebihan lah. Kematian kan. Kemudian sakit pun adalah kelebihannya. Kemiskin pun ada juga kelebihan. Jadi setiap benda tu adalah hikmahnya Allah Ta'ala buat. Kematian yang tidak, kita tak boleh lari pada kematian. Sakit pun ada masanya kita kena sakit, kita tak kena sihat selamanya. Allah Ta'ala beri kita sakit, ada masanya untuk menambahkan rejat kita dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai untuk mengkifarahkan dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian kemiskinan pun, orang miskin pun doanya mustajab, itulah mustajab. Iwan budana bil arba'. Jadi dunia itu dengan 4 perkara. Pertama dengan ilmu ulama, yang kedua dengan keadilan pemimpin, yang ketiga doa orang fakir, doa orang fakir, yang keempat pemurahnya orang kaya. Sebab seorang fakir ada juga kelebihan dia. Jadi kita jangan anggap fakir ada kelebihan. Kalau tak ada orang fakir, macam mana kita nak sedekah? Semua dah kaya. Jadi orang kaya tak dapat nak sedekah. Semua dah kaya raya kan. Tanya orang ni kok, duit aku banyak. Tanya orang tu, duit banyak pun, semua duit banyak. So kat apa kita nak sedekah? Dalam dunia ni ada orang miskin, ada orang kaya. So dengan ada orang miskin, kita dapat infak lah. Orang miskin pula jangan orang kata aku redha lah dengan kemiskinan. Mereka pun kenalah berusaha lah. Jangan hanya suka meminta daripada orang kaya. Baik, seterusnya daripada Ibnu Abi Dunya, akhraja Ibnu Abi Dunya daripada Ja'far Al-Ahmar, berkata ia, barang siapa tidak memiliki kebaikan dalam kematian, man lam yakun lahu fil maut khair la khaira lahu fil hayat. Man lam yakun lahu fil mauti khairun fala khaira lahu fil hayat. Ada di pasal inilah. Sesiapa yang tidak memiliki kebaikan dalam kematian, berarti dia tidak memiliki kebaikan pula dalam kehidupan. Dalam kehidupannya tak ada kebaikan, banyak keburukan yang dia buat kan. Siang malam petang banyak buruk. Jadi disebabkan kehidupannya banyak buruk, jadi perakhiran kehidupan itu buruk. Itulah kebiasaannya, lazimnya begitu. Malaikat Allah Ta'ala berkenakan sebaliknya. Kalau Allah Ta'ala nak sebaliknya, dia boleh saja mu'azzab orang taat. Kemudian bagi syurga pada orang maksiat.
Ini benda harus kepada Allah Ta'ala. Dia boleh buat, dia boleh swing kan, dan swing kan. Dia boleh putar kan benda tu. Jadi kita sangat-sangat mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi janganlah kita tunggulah swing dulu Ustaz. Biarlah aku buat jahat dulu. Ya aku buat jahat, ya muafak lu, curi dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti nak mati, swing lah kan. Boleh ke kita harap macam tu? Kan? Tak boleh lah. Takut nanti tak ada di swing kan. Terus masuk neraka. Na'udzubillah. Balik. Jadi pesan daripada Ibn Abi Dunya, barang siapa yang tidak memiliki kebaikan, man lam yakun lahu fil mauti khairun, siapa yang tak ada kebaikan dalam kematian, fala khaira lahu fil hayat, maka dia tidak memiliki kebaikan pula dalam kehidupan ini. Kemudian Ibn Sa'ad dikeluarkan daripada Ibn Sa'ad fi Tawaqat, dalam kitab Tabaqat. Dalam kitab Tabaqat. Dan Imam Haki dalam kitab Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ataupun Asy-Sya'bi. Sya'bi ni, Sya'bi kan, ni mana Sya'bi itu mana puak lah, puak. Dan dalam puak-puak Sya'bi. Daripada Abi Darda. Berkata ia, aku mencintai kemiskinan. Ahabul faqra tawadu'an li rabbih. Ahabul faqra tawadu'an. Aku cinta pada kefakiran. Kenapa? Kerana tawadukku kepada Tuhanku. Ahabul faqra tawadu'an li rabbi. Aku cintakan kefakiran kerana tawaduk aku kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Kemudian ahabul maut istiyaqan li rabbi. Aku juga cinta kepada kematian. Kenapa? Istiyaqan. Istiyaq ni mana rindu lah. Kerana rindu kepada Tuhanku. Rindu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahabul marad. Dan aku juga cinta kepada kesakitan. Sakit kan? Kenapa ada cinta kepada kesakitan? Takfiran li khati'ati. Kerana nak kifarah bagi dosa tu. Kerana minta kifarah bagi dosa tu. So salah ke? Salah ke macam ni? Cinta pakai kerana tawaduk kepada Allah Ta'ala. Salah ke? Cinta kepada kematian kerana rindu kepada Allah Ta'ala. Adakah salah? Cinta kepada sakit kerana nak kifarahkan dosa. Salah ke? Tak salah kan? Tak salah kan? Tak salah. Mana cintakan kepada kefakiran kerana tawaduk kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia tak nak besok, dia akhirat besok kan, dia dalam kubur dan sebagainya. Jadi dia tak nak lah, kata banyaklah perhitungannya. Jadi orang yang kaya banyaklah perhitungan dia besok daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, daripada mana kau ambil harta ni? Ni daripada mana ni? Banyak aset kau ni, duit banyak, juta beribu-ribu ni mana ambil? Kan? Jadi banyaklah persoalannya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebabnya kalau harta kita banyak kau sedekah, banyak kau sedekah. Orang susah dan sebagainya, sedekah kan? Jadi baik. Mudah-mudahan orang yang kita beri sedekah itu sentiasa mendoakan kebaikan ketiganya. Jadi kecinta kepada fakir kerana tawaduk kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, cinta kepada kematian kerana rindu kepada Allah. Kerana rindu nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau cintakan kepada kematian. Kan makna kita menolak dunia. Kita taklah dunia. Dunia tetaplah, kita teruskan kehidupan dunia. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi kematian, bagus. Mana? Nak mati syahid macam berlaku di Palestin kan? Nampak? Berlaku di Palestin, nampak? Amal mati syahid itu kan, Masya Allah. Setakat ni 11,000 juga. 11,000 mati syahid di kalangan orang Palestin. Kebanyakannya
kanak-kanak. Kanak-kanak rasa dalam 4,000 kot. 4,000 jumlah kanak-kanak yang mati syahid. Masya Allah. Gitu. Diorang tak kisah. Mati pun okey, tak ada masalah. Mati syahid, apa yang dia takut tak gitu. Style lah dia takut. Takut mati dia. Tak risau dia kalau mati dia. Kalau masuk mati tu takut. Ada kafir tu. Jadi itulah perjuangan rakyat Palestin yang tersanggup berlaku apa saja, tahankan tanah air mereka sendirilah. Seterusnya, mahabul marad takfiril khati'ati, dan mencintai kematian kerana mengibarahkan bagi dosa. Itu yang ketiga. Baik, kemudian lihat yang keempat daripada Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad, kemudian daripada Ibnu Abi Syaibah, kemudian daripada Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud juga. Dalam kitab Zuhud tadi dia kata mengisahkan bahawa Abu Darda pernah ditanya, apa yang kau cintai pada orang yang kau cintai? Ma tuhibbu liman tuhibbu. Ma tuhibbu liman tuhibbu. Apa yang kau cintai bagi orang yang kau cintai? Qala berkata ia al-maut, itulah kematian. Qalu lalu mereka berkata, fa illam tamut, maka jika dia tak mati, jangan. Qala berkata ia yakillu malahu wa waladahu. Berkuranglah apa yang dimiliki dan juga anaknya. Dia pun menjawab, berkurangnya apa yang dimiliki dan juga anak dia. Terang. Masya Allah. Jadi pernah ditanya lah, budak-budak tanya kan, kau cinta dengan seseorang tu sebab apa kau cinta? Kan? Apa yang kau menyebabkan kau cintai dia? Apa yang kau cintai pada orang yang kau cintai? Ma tuhibbu liman tuhibbu. Apa yang kau cintai pada orang yang kau cintai? Kau cinta siapa? Isteri, anak-anak kan? Setelah suami itu mestilah kita, mak, ayah, ibadi, itu tak? Kalau mara tu lah orang yang kita cintai. Apa sebab kau cintai? Kan? Apa sebab cintai? Salah satu cintanya kerana Allah Ta'ala lah tu kan. Kita cinta seorang itu kerana Allah. Kan Nabi pernah bersabda, 3 perkara barang siapa mendapat kemenisan iman, barang siapa dalam dirinya ada 3 perkara, maka dapat kemenisan iman kan. Yang kedua boleh sebut ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kamu mencintai seorang itu tidak kamu cinta melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita cinta isteri kita, suami kita, anak-anak kita, kan, mak ayah kita, tidak kita cinta melainkan cinta kita kerana Allah Taala. Itu satu bab lah. Ini pun satu bab juga. Kenapa kita cinta dengan orang kita cinta? Ma tuhibbu liman tuhibbu. Qala berkata ya ilal maut. Kematian. Sebab kita besok semua akan menempuh kematian gitu. Kalau lalu mereka berkata, fa illam yamut, maka jikalau dia tak mati, tak. Kalau orang yang kita cinta itu tak mati, bukan makna yang cinta kita tu mati tu maksudnya kita suka dia mati copet. Itu lain lah. Kenapa kau cinta ke dia? Sebab cinta kematian. Dia kalau boleh harap dia mati, mampulah copet kan. Copet dia mampu, dapat lah dia atau dia. Bukan makna situlah. Bukanlah makna dalam bab konteks macam tu. Dalam konteks kematian ni maksudnya kita besok akan bertemu dengan Allah Ta'ala masing-masing, akan bertemu dengan Allah Ta'ala, berjumpa dengan Allah Ta'ala. Bila kematian besok, kalau ditakdirkan syurga, kita sama-sama masuk dalam syurga Allah Ta'ala, tahu tak? Bukan saja diri kita masuk syurga, anak-anak kita pun, isteri suami kita, mak ayah kita pun masuk dalam syurga, tahu tak? Bukan maksudnya kematian tadi. Ini dalam kata-kata balaghah jugalah. Qala berkata ia, kalau mereka tak mati, yakilla malahu wa waladahu,
berkuranglah harta dia dan juga anak dia. Kalau betul tak mati pun saya harapkan harta dia kurang dan anak dia kurang. Okay? Ini kata-kata majas lah, kata-kata pelawah gitu. Maksud harta kurang ni maknanya kurang lah penghisapannya di hadapan Allah Ta'ala. Sebab kita kebanyakannya minta harta banyak. Betul tak? Dan doa kita, doa kalau aku ni banyaklah harta aku, duit banyak kan itu. Taklah tentang doakan aku. Ustaz, doa banyak, duit tak? Ayat 1000 dinar, Ustaz macam mana? Tu doa kata 1000 dinar ni untuk kalau duit banyak kan. Betul tak? Masing-masing nak kan harta benda yang banyak. Itulah dari 3 rupa manusia. Nabi SAW pernah bersabda, anak Adam tu kalau dia ada satu lembah daripada emas, sudah tentu dia nakkan lembah yang kedua, betul tak? Kata Nabi, kalau ada satu lembah daripada emas, nasihat mereka nakkan lembah yang kedua, kerana sifat manusia memang macam tu. Mereka nakkan harta benda yang banyak. Betul tak? Jadi emas, emas dan perak. Lagi yang perempuan dia suka emas. Tapi kalau emas, cincin emas tu sonyum dah. Tu sifat orang perempuan. Nampak? Saya tengok kalau hantaran apa kahwin kan, dapat cincin, dapat kolang, suami bagi kan, kita kahwin kan, ya sonyum kan, bahagia betul tak? Gitu. Cuba tak ada cincin, tak ada kolang, tak ada rantai kan, wangi tu. Itu. Kan semua lah macam itu. Baik, seterusnya. Kemudian Ubadah Ibn Samit. Okey, Ubadah bin Samit, Sad alif mim ta marbuta. Ata ta pedas. Kan? Samit. Samit bahasa Melayu kita Samit. Bahasa Arab dia Samit. Ubadah bin Samit, ain ba alif dal ta. Ubadah bin Samit, alif lam sad alif mim ta pedas tu, bin Samit. Apa katanya? Aku berharap agar orang yang aku cintai berkurang apa yang dimilikinya dan disegerakan kematian. Atamanni li habibi ayyakilla malahu wa yu'ajjalu mautahu. Atamanni li habibi, aku cita-cita untuk kekasih aku bahawa sedikitlah harta dia atau sikit, wa yu'ajjalu mautih, dan disegerakan kematian dia. Nampak? Disegerakan kematian dia. Nampak? Ini tinggilah punya bahasa tu. Jadi tuan-tuan jangan terbaru sangatlah. Ceritakan kematian tu. Kalau tidak kan mungkin abang ni doa dan sampai mati ni macam mana ni? Abang doa apa tadi tu? Ya, abang jumpa dalam kitabnya kitab yang Musa ajar dia kata kalau ceritakan isteri, doakan isteri itu sampai mati, kan? Kurang rata dia. Nampak? Sebab ada dalam kitab ni, Atamanni al-habibi ayyukilla malahu wa ya'ajjalu mautahu. Aku cita-cita bagi kekasihku bahawa dikurangkan harta dia, disegerakan kematian dia. Nampak? Jadi adalah makna-makna tertentu lah dalam perkataan ini. Jadi kita jangan sekali larung macam tu je. Ini pun dalam kata balagah juga. Balagah juga maksudnya dia seolah macam satu benda sindiran lah. Sindiran kepada kita kan. Dia ada bentuk sindiran atau tarid, sindiran atau kinayah kat situ. Maksudnya supaya kenapa tak dikurangkan harta? Supaya jangan banyak keuntungan, jangan hanya penghisapannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Kemudian kenapa disegerakan kematiannya? Mungkin kehidupannya tak baik, buat jahat banyak, kan, buat dosa, maksiat dan sebagainya. Jadi sebabkan kasih kita kepada saudara kita tadi, jadi kita doakan dia mati supaya dia tak banyaklah hitungan dia besar.
di hadapan Allah Ta'ala, di alam kubur, dan sebagainya. Itulah maksudnya itu. Dan mati pun mati dalam iman lah, bukan mati macam tu je. Apalah. Baik, seterusnya. Kemudian Abu Darda pernah berkata, kan? Apa kata Abu Darda? Ma ahda ila ahi li hadiyatan ahabba ila Islam. Kata, aku tidak diberi hadiah. Aku tidak diberi hadiah. Lebih lanjut dia berkata, tidak ada hadiah yang lebih aku sukai dari saudaraku selain daripada salam. Dia kata, ahabbu ilayya minas salam. Ma ahda ila ahli hadiyatan ahabba ilayya minas salam. Tiada hadiah daripada saudaraku yang dibagi kepada aku satu hadiah yang lebih aku kasihi kepadaku selain daripada salam. Nampak? Jadi mana salam ni satu benda yang bermanfaat, yang sangat tinggi lah. Kemudian, dan tidak ada berita tentang saudaraku yang sampai kepadaku yang lebih mengembirakan diriku selain daripada kematian. Wala balagani anhu khairun a'jaba ilayya min an-mati. Tidak ada hadiah yang lebih sukai daripada saudaraku selain salam. Jadi salam satu benda yang satu benda yang bermanfaat. Dan Nabi itu pernah pesan ketika Nabi sampai ke Madinah, apa yang diucapkan ketika Nabi sampai ke Madinah? Ya ma'syar, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam, wa yutimut ta'am, berikan makanan. Bagi sedekahlah, bagi makan orang miskin dan sebagainya. Kemudian apa lagi yang ada pesan? Solil arham, sambungkan silaturahim. Apalagi yang dari pesan? Salu bilail, wana sunnah, sembahyanglah waktu malam, sedangkan manusia itu bakalan tidur. Tadkhulu jannata bisalam, atau masuklah kamu dalam surga dengan sejahtera. Tahu tak? Jadi maknanya Nabi suka berpesan sebarkan salam lah. Dalam satu riwayat lain mengatakan bagilah salam. Walaupun kadang kita tak kenal pun orang tu, bagilah salam. Kemudian kalau dua orang bergaduh, dua orang saudara bergaduh, tidak setuju siapa dan sebagainya. Jadi di antara dua tidak putus siapa tadi, siapa yang paling terbaik? Itulah orang yang pertama memberi salam kepada saudara tadi. Siapa? Bergaduh dengan si B, tak putus siapa kan? Lepas tu siapa yang dulu bersalam antara kedua tadi? Untuk nak damai balik lah. Maksudnya nak damai dulu kan. Si A ke si B? So kalau si B bagi salam dulu pada si A, so mana si B itulah yang terbaik daripada si A. So siapa yang dulu bagi salam itulah yang terbaik. Okay. Seterusnya, dan tidak ada berita tentang saudaraku yang sampai padaku yang lebih menggembirakan diriku selain daripada kematian. Kemudian daripada Ibnu Abi Dunya menuturkan kisah daripada Muhammad Ibnu Abdul Aziz At-Taimi. Muhammad Ibnu Abdul Aziz At-Taimi, apa katanya? Apa yang sangat engkau harapkan untuk diri dan keluarga yang engkau cintai? Ma tastahi li nafsika waliman tuhibba min ahlika. Qala al-maut. Ma tastahi li nafsi, apa yang kau ridui bagi diri kau dan bagi orang yang kau cintai. Waliman tuhibbu min ahlika, dan bagi siapa yang kau cintai pada keluarga kau. Qala al-maut, itulah kematian. Kita jawabnya kematian. Besoknya, kemudian Abu Malik Asy'ari, betul tak? Abu Malik Asy'ari menuturkan bahawa Rasulullah pernah bersabda, apa kata Nabi? Allahumma habbabil maut
ila man ya'lamu anni rasulika. Ya Allah, tanam kelak ciptaan akan kematian kepada orang yang mengetahui bahawa aku adalah Rasulullah. Akulah Rasulullah sallallahu. Kan? Man ya'lamu anni rasulika. Kalau syaratnya rasulika lah. Kan? Ya Allah, Tuhanku, tanam kelak kecintaan habba bil maut, kita tentang kematian kepada orang yang mengetahui bahawa aku adalah Rasul. Mana cinta kematian dalam konteks yang baiklah. Kematian baik, bukan kematian dalam konteks tidak baik. Okey. Sebab ada kadang memang kematian juga, tapi kematian tak baik. Kematian maksiat. Betul. Mati berlumba pun ada, merapit. Kalau dia merapit tu, yang terjejas nyawa dia je, okey juga. Nyawa lain bukan. Terlibat sama tak? Kita yang tak pasal-pasal. Merapit ni bukan hanya dengan motor. Dengan kereta pun ada juga kalau merapit. Berlumba kan? Berlumba tu, cilok sana, cilok sini, kat highway tu kan, je tu. Kita pun dah risau lah. Kita pun nasi doa lah, capailah kau mampir, capailah kau melanggar kalau pada. Tak suka aku macam tu kan. Geram ni boleh doa kalau dia mati. Okey, dia membahayakan orang kan. Silap sana sini. Kalau dia yang mampu ke situ, patah dia situ, okey lah. Orang lain pun sama. Yang tak masalah pun terlibat sama. Koma kan, pendarahan, hospital dan sebagainya. Kita pun sekian tengok. Dan seterusnya, malaikat Paul pernah menantang kepada Ibrahim. Anal malakal maut jaa ila Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Yakbida ruhahu, untuk mengkabat ruhnya, untuk tarik ruh. Satu lagi malaikat maut datanglah pada Nabi Ibrahim dengan tujuan nak tarik nyawa. Yakbida ruhahu, untuk nak tarik nyawa ruh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Faqala Ibrahim, maka Ibrahim berkata, ya malaikat maut, kan ar-rahaita khalilan yakbidu ruha khalili. Wahai malaikat maut, adakah engkau melihat kekasih mencabut ruh akan kekasihnya? Adakah engkau melihat, ataupun apa pendapat engkau? Apa pendapat engkau apabila seorang kekasih mencabut ruh nyawa kekasihnya? Ini soalan yang diajukan oleh Ibrahim kepada malaikat maut. Wahai malaikat maut, kau nak cabut nyawa aku, kan? Adakah engkau, apa sangkaan engkau apabila kekasih menarik nyawa kekasihnya? Fa'araja malaikat maut ila Rabbi. Lalu malaikat maut pun naiklah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkatalah Allah Taala, qul lahu kara'aita khalilan yakrahu liqa'a khalidi. Jadi malaikat maut pun mengadu Allah Taala lah tentang apa yang dikata oleh Nabi Ibrahim tadi. Jadi apa jawapan Allah Taala kepada malaikat maut? Qul lahu, katakan olehmu wahai malaikat maut kepada Ibrahim, harahaita khalilan, adakah kau melihat kekasih itu benci kepada pertemuan kekasihnya? Hara'aita khalilan yukrahu liqa'a khalili. Adakah engkau melihat kekasih itu, adakah engkau menyangka seorang kekasih itu benci bertemu dengan kekasihnya? Paranya, lalu mereka pun kembali semula kepada Nabi Ibrahim. Qala, berkata ia, faqbid ruhi. Oleh itu, kalau macam Allah Ta'ala sebut macam tu, cabutlah nyawaku, kan? Cabutlah nyawaku. Maka malaikat maut pun cabutlah. Tapi pada permulaan tadi lah, permulaan tu dia tak setujulah. Kenapa Allah Ta'ala nak cabut nyawaku? Kenapa kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Tak, kasihnya Allah Ta'ala Ibrahim kan kasihnya Khalil kan, Khalilullah.
Jadi gelaran pada Ibrahim ialah Khalilullah, kasih Allah Ta'ala. Jadi bila mereka maut, dia macam tak setujulah nak mati copet. Tak setujulah macam nyawa ni dah sampai lah. Ini kan. Jadi dia macam membantah lah apa yang Allah Ta'ala minta tadi. Jadi mereka pun tak nak jawab apa-apa. Mengadulah Allah Ta'ala tadi. Sampai kepada Allah, katakanlah, wahai mereka maut pada Ibrahim, hal ra'aita khalilan yukrahu liqa'a khalili. Adakah seorang kekasih itu benci untuk bertemu dengan kekasihnya? Adakah Ibrahim ini benci nak bertemu Allah Ta'ala dengan apa kata Allah Ta'ala? Gitu. Jadi lalu malaikat maut pun malaikat pun turun pergi jumpa dengan Ibrahim. Lalu dia pun mencabut akan ruh Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sedap terima tu, betul kan? Malaikat maut pernah mendatangi Ibrahim untuk mencabut nyawanya. Ibrahim lantas menjawab, malaikat maut, apakah kau pernah melihat seorang teman ataupun kekasih mencabut nyawa kekasihnya, temannya? Malaikat maut pula pergi menemui Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman, katakan kepadanya Ibrahim, apakah kau pernah mengetahui seorang teman atau kekasih tak suka bertemu dengan kekasihnya atau temannya? Kemudian malaikat maut pun kembali lagi kepada Ibrahim. Lalu akhirnya Ibrahim menyatakan, cabutlah nyawaku. Kata, tak? Faqbid ruhi. Okey, cabutlah nyawaku sekarang. Saatan ataupun al-alna sekarang. Kemudian Anas menyatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, jika engkau mengingat wasiatku, jika engkau ingat wasiatku, in hafizta wasiyati fala yakunu syai'un ahabba ilaika minal maut. Jika engkau mengingat akan wasiatku, nescaya tidak akan ada satu pun yang lebih engkau cintai selain daripada kematian. Yang dipesan Rasulullah SAW, jika engkau ingat pada wasiatku, Nabi pesan pada Anas lah, kalau kau ingat wahai Anas segala nasihat-nasihatku, nescaya tidak akan ada satu pun yang lebih engkau cintai melainkan daripada mati. Ya, in hafizta wasiyati pada yakunu syai'un ahabba ilaika minal maut. Dan kemudian Ibnu Sa'ad menunjukkan bahawa Al-Hasan pernah berkisah ketika kematian menemui Huzaifah. Ketika kematian menemui Huzaifah, dia pun berkata, kekasih telah datang pada saat kesusahan. Kekasih telah datang pada saat kesusahan. Al-Habib ja'a alayya qafah. Fala aflahu min dalamin alhamdulillah ta'ala sabaqa min riyal fitnah. Tidak ada mengharapkan kematian kecuali 3 orang. Ketika kematian menemui Huzaifah, dia berucap, kekasih telah datang pada saat kesusahan. Aku tak menyesal. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan aku daripada fitnah. Ketika kematian menemui Huzaifah, bukan ada kes lah. Dia tak sebutlah kisah tentang Huzaifah ni. Tapi mungkin ada berlaku sesuatu lah. Lama khadara Huzaifah al-maut, qala habibun ja'a alayya qafah faqatan la aflahu min dalabin alhamdulillahilladzi sabaqa bi al-fitnah. Jadi kemungkinan telah berlaku fitnah lah. Sesuatu berlaku atau pada Huzaifah ni. Jadi mungkin dia tak nak kehidupannya lagi teruk dengan fitnah ni, maka dia minta kematian. Maka berlakulah kematian lah pada Huzaifah. Dia memujilah Allah Ta'ala. Dia kata, bila datanglah kematian pada Huzaifah, berkata ia, kekasih telah datang pada saat kesusahan, mana Allah Ta'ala lah. Masa kekasih ni Allah Ta'ala ataupun malaikat maut lah datang pada saat kesusahan Huzaifah tadi. Aku tak menyesal lah dengan kedatangan kematian tadi.
Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan aku daripada fitnah. Jadi dengan berlakunya kematian pada dia, jadi tindakanlah dia daripada fitnah. Tak berlakulah fitnah pada dia. Macam. Boleh. Kemudian Sa'ad Ibn Abdullah At-Tasari. Daripada Sahal Ibn Abdullah At-Tastari. Tastari alif lam ta sin ta ra ya. Tastari. Okey? Apa kata dia? Daripada Sahal Ibn Abdullah At-Tastari, la yatamanna al-maut illa bisalasah. Jangan kamu cita-cita kematian kecuali 3 perkara. Jangan kamu cita-cita kematian kecuali 3 orang. Tidak ada mengharap kematian kecuali 3 orang. Pertama, rajulun jahil bima ba'dal maut. Lelaki yang jahil tentang apa yang berlaku sesudah kematian. Yang pertama, jangan bercita-cita kematian kecuali 3. Yang pertama, rajulun jahil bima ba'dal maut. Lelaki yang jahil dengan sesuatu yang sudah kematian. Yang pertama. Yang kedua, aw rajulun yafiru min aqdirillah. Atau lelaki yang lari daripada qadar Allah Ta'ala, qadar Allah. Atau lelaki yang lari daripada qadar Allah Ta'ala. Yang ketiga, mushtaqun muhibbu li liqa'illah. Yang ketiga, orang yang rindu dan mengharapkan pertemuan dengan Allah Ta'ala. Orang yang rindu dan mengharapkan pertemuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pesan dia lah. Maksudnya tidak ada mengharapkan kematian kecuali 3 orang. Yang pertama, yang tidak mengetahui apa yang terjadi selepas kematian. Ini tak okey lah. Ini jenis orang yang tak okey lah. Okay. Yang kedua, yang lari daripada takdir Allah. Ni pun tak okey juga. Ni benda yang kedua tak okey. Yang ketiga, yang rindu dan mengharapkan pertemuan Allah Ta'ala. Ni okey. Ni okey kan? Saya ada 3 kan? 2 ni yang tak okey. Yang pertama yang tak okey sebab apa? Sebab dia harap kematian sebab, tapi dia tak tahu apa berlaku dalam kematian ini. Dalam kubur akhirat dia tak tahu apa. Dia tak ada persiapan maksudnya. Saya tak ada persiapan lah untuk alam kubur akhirat, dia tak ada persiapan. Saja mengharapkan cepat mati. Tapi tak ada faedah lah. Yang kedua, orang yang lari pada takdir Allah Ta'ala. Rajulun yafiru min aqdarillah. Laki-laki yang lari daripada takdir Allah Ta'ala. Tak berani menghadapi takdir Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang rindu mencintai pertemuan dengan Allah Ta'ala. Ini baguslah. Yang ketiga tu bagus. Yang pertama 2 tu dia tak bagus. Boleh? Gitu. Kemudian sedangkan Hayyan Ibnu Al-Aswad menyatakan, Al-Aswad menyatakan, Al-Aswad kan? Hayyan Ibnu Aswad. Dia kata apa? Kematian adalah jembatan. Dia kata al-maut jisrun yusilul habib ilal habib. Kematian tu macam jembatan yang menyambungkan kekasih kepada kekasih. Kematian tu adalah merupakan jembatan yang menghubungkan kekasih pada kasih. Dia macam benda yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala lah kan. Itu kematian. Tanpa kematian, kita tak akan dapat bertemu dengan Allah Ta'ala. Betul? Kita tak akan dapat sebab kita berada di alam dunia. Jadi kalau kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala, so dia akan menempuh kematian. Mesti menempuh kematian. Okay? Mesti ditarikkan nyawa roh dulu. Mula kita masuk ke alam kubur, ke alam barzakh, alam akhirat besok. Dalam syurga besok kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kematian ni diumpamakan macam jisrun, jembatan. Kemudian Ibnu Osman menyatakan tanda kerinduan adalah kecintaan kepada kematian. Alamatus syauq, alamatus syauq, alif lam shin wa qaf. Alamatus syauq, tanda kerinduan. Syauq kan. Saya kata syauq lah. Tanda syauq tu,
Kan? Tanda kerinduan tu hubbul maut ma'ar raha. Cinta kematian berserta dengan kerehatan. Cinta kematian berserta dengan kerehatan. Okey, dan last sekali, sebagai ulama mengatakan sesungguhnya para pencinta akan merasakan manisnya kematian pada saat kemunculannya. Okey, sesungguhnya para pencinta, inna mustaqina, sesungguhnya orang yang pencinta kematian akan merasai manisnya kematian pada saat kemunculannya. Saat itu terbukalah bagi mereka bahawa rahmat kematian itu lebih manis daripada kehidupan. Lebih manis daripada kehidupan. Boleh kan? Boleh. Cukup. Satu lagi, Ibnu Asyakir menurutkan bahawa Zun al-Misri, Zinnun, Zayya, Alif, Lam, Nun, Wamun, Zinnun al-Misri, Alif, Lam, Mim, Sad, Ra, Ya. Al-Misri pernah menyatakan kerinduan itu berada di posisi dan derajat tertinggi. Kata kerinduan itu asyuk atau syuk, Alif, Lam, Sim, Wa, Qaf, asyuk. Kerinduan itu dia kata berada pada posisi dan derajat tertinggi, a'la derajat. Jika seorang hamba telah mencapainya, dia akan melangkah menuju kematian sebagai wujud rasa rindunya kepada Tuhannya serta rasa cintanya pada pertemuan dan perjumpaan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Harap-harapkan kematian bertemu dengan Allah Taala. Okey, itu dah sekolah sekadar itulah perbincangan malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahaskan, bincangkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita sambung ke surah Al-7. Okey. Ada soalan ke? Tak ada? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'alaman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyana fatai 'alim. أولنا قلوبنا بنور معرفتك وطلع طارقا. اللهم فقنا في الدين، اللهم فقنا في الدين. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Okay.